Dah live dah. Dah. Okey. Dah. Hai, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali kita dalam Zone Inspire pada malam ini. Bersama saya, Gabina atau Ina dan juga Faid. Faid, apa khabar? Alhamdulillah, macam ni lah sihat. Okey, hari ni kita nak berkongsi sedikit lah kan Faid. Tajuk yang diberikan adalah mengurus masa. Masa ni emas orang kata kan. Demi masa sesungguhnya Betul. manusia dalam kerugian. Betul tu. So, kalau nak ikutkan masa tu orang kata apa, tak pernah cukup lah. Kalau ada 24 jam tu setengah orang dia nak lebih daripada 24 jam untuk kehidupan dia. Tapi bagaimana cara kita nak menguruskan masa itu dengan baik. So hari ni Faid akan berkongsi dengan kita lah sedikit orang kata apa, berkongsi atau sharing kan Faid bagaimana cara Faid menguruskan masanya. Sebab Faid ni, tak kita tengok kau Faid, kau dengan family, belajar, kerja kan. So bagaimana cara menguruskan masa untuk orang kata apa, seimbang untuk isteri, anak-anak, lepas tu ayah, ayah kandung dengan ayah mentua, dengan belajar. Boleh tak Faid? Aku terus je lah kat kau. Kata tadi nak borak-borak dulu, nak tanya COVID okey tak okey kan, kawasan sahabat Penang dah hijau ke tidak. Takkan terlalu jam tu kan. Nampak tak contoh, nampak tak contoh macam nak habiskan cepat je kan. Okay. Sabar Alhamdulillah lah hijau balik. Lepas tu kes pun hari ni dah 1000 aku rasa 1103 kan. 1103 rasanya kes hari ni, kes baru hari ni kan. Tapi KL paling tinggi sekarang ni. Kira-kira tiba-tiba KL pula lead kan. Sabah pun kata Sabah dah slow down dah. Dah slow down. Selangor pun kita tengok kalau ikut daerah lead sekarang Kelang ke? Kelang, KL. Kelang ke PJ? Dengan PJ. Itulah kurang. Itulah. Kita kena banyak berdoa lah untuk COVID ni. Semoga orang kata apa, ujian kita ni diringankan, dipermudahkan. Sebab kita pun tak tahu hikmah di sebalik semua dugaan ni kan. Sebab dugaan ni bukan untuk kita je. Semua merasalah dugaan satu dunia kan. Bukan kita kat Malaysia ni je. Orang kaya, orang miskin semua rasa sama sekarang. Ya, betul. Semua orang terasa. Cuma bagaimana cara kita nak, orang kata apa, nak mengatasi ataupun kita nak adapt dengan keadaan sekarang ni. Kan? Bagaimana kita nak uruskan juga masa. Sebab nak ikutkan dalam keadaan COVID ni, contoh macam kedai pun dah semakin singkat masa, dipendekkan masa berurus niaga. Lepas tu ada setengah jabatan ataupun contoh macam yang, kalau yang aku tu macam Aranu Yapin pun diorang macam singkatkan orang kata apa, pengurusan dia, jual beli dia pun daripada pukul 9 sampai pukul 3 kalau tak silap. Lepas tu macam bank pun ada bank dia bermula 9 pagi tamat pukul 1 petang. Dia limitkan masa untuk bertemu dengan customer semua kan. Tu bagaimana cara kita nak uruskan masa. Sebab nak cakap bank ni, aku kena. Konon nak pergi bank dalam tengah hari lah waktu rehat. Tengok-tengok sebab tak ambil tahu pasal perubahan masa ni. Pergi-pergi dah tak boleh masuk. Tu salah satulah sikap orang kata apa, kita nak kena pandai lah kan. Waalaikumsalam Ita. Waalaikumsalam Ita. So, aku pun tak pandai nak urus masa. Nak belajar dengan kau lah Faid. So share sikit apa-apa kat kita orang ni. Kita pun sama-sama belajar lah, tengok apa. Okey, terima kasih kepada Ina. Ina ni lama saya kenal ni, daripada tahun 2005. Sampai sekarang masih lagi. Kata apa, gelak, sedih, apa lagi? Sentap, semua ada lah. Kita travel pun bersama Faid kan. Betul. Kau ingat tak cuma aku tercampak. Okey. Kau mengarut korang right. Ni live ni.
Kan Okey. orang Ina ada tanya tadi macam mana kita nak urus masa kan. Okey, tapi sebelum tu aku bacakan dulu sikitlah apa yang Ina baca separuh tadi. Di masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan dengan sabar. Okey, kat sini pun kita dah tahu dah. Maksudnya Tuhan apa bersumpah dengan masa supaya manusia itu apa kalau manusia tu tak reti nak tengok ataupun tak reti nak hargai, tak reti nak urus kan. So dia tentu dah dia akan dalam apa orang-orang yang rugi. So kat sini just aku nak ceritalah sedikit sebanyaklah. Maksudnya aku tak adalah expert ataupun tidak apa jenis yang tahu kata macam secara teknikalnya yang boleh mengurus. Cuma pada aku kalau nak ikutkan pada peringkat permulaannya pada awal-awal masa muda-muda dia kata masa memang tak cukup. Tapi bila ada satu masa bila terdetik aku buat satu audit maksudnya audit masa. Audit masa ni macam aku cuba comparekan masa macam contoh kenapa Tuhan bagi sebut 1/3 malam, 2/3 malam. Kalau kita biasa kita tengok kita ada masa 24 jam. Masa 24 jam tu kalau kita sebut 1/3 malam maksudnya ada 3 fasa, maksud 8 jam, 8 jam, 8 jam. Kalau kita ikutkan kita tengok 8 jam kita dah tentukan masa untuk bekerja. Maknanya 8 sampai pukul 5. 8 jam lagi untuk kita rehat. Tapi selalunya kau tidur berapa lama Nah? 4 jam. 6 jam. 4 jam. Apa ni tengok keadaan 864 tu biasalah. Tak tidurlah semua pernah. Tu sekarang ni 8 jam. Tapi kira pada lama 8 lah. Lepas tu ada satu lagi bahagian. Kemana bahagian tu? Macam sekarang ni, kita dah 8 jam kita bekerja. Lepas tu kita ada 8 jam untuk kita berehat. Untuk kita tidur. Lepas tu ada satu lagi bahagian 8 jam tu. Kat mana 8 jam tu sebenarnya? Kat mana kita buang? Kita pernah tanya tak pada diri kita, 8 jam yang terakhir tu pada 8 tu ke mana duduknya? Kita tengok semacam contoh kita sebut, Tuhan sebut 1/3 malam, 2/3 malam kan. Maksud kita bahagikan 24 jam tu kepada 3 bahagian. So kita tahu tadi 8 jam pertama kerja, 8 jam kedua ni kita rehat. Tapi 8 jam yang ketiga tu kat mana bahagian dia? Kat apa yang kita buat? Maksudnya sekarang ni kalau kita telitikan, kita selusuri masa kita, maksudnya kita kalau betul-betul kita ada 8 jam apa yang terlebih sebenarnya. Pernah sedar tak? Kadang-kadang kita cakap kita tak cukup masa 8 jam kita bekerja kan. Kita dah tentukan 8 jam tu waktu siang tu. Lepas tu malam kita tidur dah. Start pukul 10 sampai pukul 6 pagi. Dah 8 jam itu pun. Kan? Tapi ada 8 jam lagi. Agak-agak kat mana? Kalau kau tu kat mana Ina? 8 jam tu. Pernah tak detail tak 8 jam yang terakhir tu kat mana kita buat? Betul. Boleh nampak tak? Bila kita dah bahagikan, kita orang cakap kita tak cukup masa. Tapi 8 jam yang terakhir tu ataupun 8 jam yang ada satu lagi bahagian tu kat mana kita letak? Kat mana kita dudukkan dia? Tak semua perasan dan tak semua tahu. Ada satu lagi ataupun paling mudah kita ambil lah contoh aku selalu audit audit masa aku. Contoh aku travel daripada Kuala Lumpur, Tanjung Malim, Kuala Lumpur. Satu hari 3 jam. Satu hari 3 jam maksudnya kalau dalam tempoh sebulan ataupun 20 hari 60 jam. 60 jam. So 60 jam kali dengan 12 bulan kita ada 720 jam. 720 jam bahagi dengan 24 jam. Travel day aku bersamaan dengan 30 hari. Maknanya sebulan. Dalam setahun aku travel daripada Kuala Lumpur Tanjung Malim dengan naik public transport ni sebab travel aku pakai public transport lah, tengoklah ada one kereta. Tapi the mostly majoritinya aku naik public transport. So aku selama setahun tu aku ada sebulan masa travel. Maksudnya dalam tempoh sebulan tu, misal kita contoh kalau aku ambil pendekatan untuk aku tidur saja, pergi kerja tidur, balik kerja pun tidur dalam kereta api tu. Agak-agak rugi tak masa aku? Sangat-sangat rugi. Tu kadang-kadang kita tak sedar tau. Masa travel tu contohlah, naklah tak bawa kereta, duduk je dalam kereta, orang tolong kereta ada driver kan. Maksud travel jam travel hour tu, kalau aku duduk saja je, aku dah banyak buang masa. Maksud dalam tempoh sebulan tu, dalam tempoh 30 hari tu aku tak buat apa, aku tidur. So rugi. Sebab aku dah tidur dah waktu malam. Tapi aku gunakan travel time tu untuk aku tidur. So betapa rugi masa aku kat situ. Kan? Maksudnya aku dah buang-buang masa tu. Bila kau dia kata, kalau 30 hari tu macam-macam aku boleh buat. Kat situ lah aku mula tersentak. Bila mana kata, aku cakap,
kalau aku tak buat sesuatu dalam kereta api ni, tak buat kerja, tak buat orang kata tak study ke, tak buat research ke, tak buat apa writing ke, aku rasa macam buang masa. Sebab contoh memang waktu travel ni bukannya kan ada orang tengah kau travel dalam kereta api boleh lah cakap kan, maksudnya orang bawakan, tak perlu nak fikir apa. Aku ni tengah ada jam, dia macam ni ikut depend pada orang tu lah. Kadang-kadang dalam jam pun orang boleh buat kerja juga, berfikir kan kerja kan. Contoh fikir apa nak buat, apa paperwork nak buat. Masa tengah jam tu kadang-kadang sekarang telefon pun kadang-kadang kita boleh cakap je pakai ni, dia boleh rakam apa kita rekodkan kan. So nanti kat office kita tulis lah balik. Pun kerja juga, maksudnya kita nak buat paperwork kan. Contoh kan, kita nak buat paperwork tak semesti dalam bentuk tulisan. Kan, maksudnya kadang-kadang kita tengah driving pun kan, kita tersangkut 2 jam dalam highway kat highway kat dalam traffic jam. Tapi kalau kita cakap kita rakam suara kita, lepas tu kita nak buat paperwork kan, kita rakam dulu, okey pendahuluan cakap, lepas tu sampai office kita tulis balik. Dah jimat masa, tak perlu kita gunakan masa kat office. Maksudnya dalam travel tu kita boleh gunakan masa kita untuk bercakap. Betul cakap, kalau kita tahu gunakan masa yang terluang, maksudnya walaupun kita bawa kereta, walaupun kita duduk, tapi kalau kita berjaya tahu nak manipulate masa tu supaya kita boleh gunakan. Tu kadang-kadang kata setengah ada buku tu saya Datuk Daud ke apa dah dia cerita macam mana 25 jam sehari. Maksudnya 25 jam sehari ni maksudnya kita create masa kita. Kita dah bagi 24, Tuhan dah kurniakan kita 24 jam sehari. 24 jam. So macam so sebenarnya kita nak create masa kita. Macam mana kita nak cipta masa kita? Macam ni lah kita nak cipta masa, mana kita curi masa kita yang ada untuk kita buat benda lain. Macam aku cakap tadi lah, sama ada kita driving dalam jam, sama ada kita duduk dalam motor selama 3 jam pergi balik, kat situ lah kita gunakan masa dia. Masa bila kita gunakan masa tu, waktu travel tu memang kita dah kena ambil masa dah. Sama ada kau nak buat apa pun terpulang. Tapi bila kita dah tempoh 3 jam ke dalam 2 jam traffic jam, kita buat benda lain sambil orang kata sambil kita driving, sambil kita buat paperwork, sambil kita duduk dalam kereta api, sambil kita buat kerja kita. Kat situ kita dah cipta masa kita. Maksudnya kita tak perlu balik duduk kat office untuk buat benda tu. Maksudnya kita dah permudahkan tugas kita di office tu nanti. So kat situ lah kita cipta masanya. Maksudnya waktu travel tu kita ambil masa travel tu untuk buat benda lain. Macam multitask lah kan. Orang cakap takkanlah masa bawa kereta bawa apa nak kena fikir kan. Boleh sebenarnya, kalau kita tak cuba kita tak tahu. Itulah maksudnya sekarang ni macam mana kita nak manage masa kita, macam mana nak tu sebabnya kalau kita audit masa kita sebenarnya, macam mula-mula kita sebut 1/3, 2/3 dengan 3/3 tu, kita tanya balik 8 jam yang terakhir tu mana pergi. Cukup lah. Kalau kita tak dapat jawab, maksudnya kita banyak masa. Kan. Faid tak cakap kau matematik betul Faid ni. Mekanikal mah. Memanglah sebab kalau tak mekanikal ke? Aku mekanikal. Ni apa Natra lama tapi tak betul lah Faid. Dah Nat tadi yang kau tegur dah Nat. Tapi betul Faid, part yang kau cakap travel tu, aku dulu sebelum sekarang ni bukanlah nak cakap lah. Kan yang aku kurang membaca dah tau. Dulu bila aku fikir macam mana banyak buku aku boleh baca, rupanya masa dulu bila kita pergi salam kan, aku kan memang naik public transport kan. So memang baru aku perasan selama aku naik public transport ni, nak naik LRT, aku banyak baca buku. Aku buang masa dengan baca buku. Bila sekarang ni, bila aku kat sini, orang kata apa, tak ada travel, memang drive apa semua. So masa baca buku tu macam kurang sebab yelah tak tahu lah nak kata tu lah, nak bagi alasan tak cukup masa semua tu. Tapi bila tengok, bila kau cakap tadi audit masa tu, aku kena tengok balik lah masa aku tu macam mana kau audit. Lepas tu bila kau cakap buat paperwork tu, boleh je masa tengah drive fikir apa ni kan, tak pernah terfikir lah aku duduk fikir. Kalau aku nak buat paperwork ni, aku kena duduk sit down kat dalam bilik office aku, ataupun kena duduk sit down kat rumah type macam ni. So aku tak pernah terfikir pula tengah drive tu aku boleh nak bercakap guna phone ke apa semua kan. So satu, orang kata apa, berikan aku satu idea yang barulah sebab memang aku dalam keadaan yang sebelum ni, ni nak cakap paperwork aku sekarang dalam proses nak running je lah. Masa aku nak buat paperwork tu macam nak pecah kepala agak lah memikirkan nak, orang kata apa, nak suitkan dengan masa kan, dan suitkan masa buat paperwork dan kerja-kerja lain tu. Bagus kan. Contoh dalam driving pun kita boleh baca. Contoh kan banyak dekat YouTube ataupun mana yang kita boleh dengar. Kan, maksudnya kita dapatkan benda tu, contoh kita
tengok mana-mana kan. So tak semestinya kata kita tengok video, kadang-kadang kita dengar audio pun. Contoh kan, pernah dulu aku ada satu rakaman, aku banyak rakaman-rakaman berkaitan dengan projek everything kan. So walaupun dia tak ada dalam bentuk video, sebabkan kita nak video dan driving bahaya, so kita guna audio. Bila kita guna audio, macam contoh ada sekali tu kelas online, kelas online pernah masa PKP, hari tu aku driving masa PKP kan, masa PKP betul-betul PKP lah, bukan yang tempoh-tempoh ni. Aku kena pergi ke Tanjung Malim, so aku driving sebab public transport masa tu off. So masa tu aku ada join class waktu malam. Tapi waktu tu aku tak boleh nak, tapi ada rakaman. Rakaman tu aku dengar waktu driving. Kan satu benda tu baca buku. Maksudnya umpama kita tak semestinya kita baca tu, kita melihat. Kadang-kadang kita dengar rakaman yang kita buat tu, kita membaca. Kan? Tapi secara mendengar. Itu sebabnya kadang-kadang banyak juga bahan-bahan yang ada sekarang ni melalui video, audio, ada pembacaan. So kat situ kalau kita contoh macam aku cakap tak ada masa kan. Aku rasa banyak sekarang ni benda-benda yang material yang ada dalam bentuk audio atau bentuk video, yang mana kadang-kadang sambil kita bawa kereta, sambil kita berjalan berlari, kita boleh dengar. Selalunya kita dengar muzik kan, macam kau dengar K-pop kan. So kita boleh dengar macam tu lah. Maksudnya sambil kita berlari tu boleh dengar. Kalau kita tak cukup masa kan, aku tak sempat lah nak baca. Tapi tak sempat lah nak attend kelas online ni kan. Macam contoh aku ada daftar bulan 12 ni, 12 hari bulan 12 sampai 12 hari bulan 1 sebulan virtual summit. Sebab sekarang ni bila keadaan PKP ni ramai orang dah buat kelas online virtual. Lepas tu dia secara virtual, lepas tu dia dah rakam. Bila rakam, kadang-kadang kita ada masa contoh tak ada masa contoh macam hari ni kan. Malam ni bila dah sampai pukul 10, lepas tu dah penat, memang aku dah tak tengok lah apa benda aku nak buat. Contoh benda ni aku akan cover balik besok. Besok bila aku naik komuter, aku akan dengar. Pakai earphone, dengar apa sepatut kelas malam ni buat. Lepas tu aku just go on lah. Maksudnya benda tu satu proses yang aku learning kat situ. Maksudnya hanya mendengar sambil aku berjalan tu pun aku dah boleh dengar dah kan. Kat situ yang kata kita cuba gunakan masa tu. Kadang-kadang ada orang cakap aku tak sempat baca buku. Yalah, baca buku kita kena duduk, kena ni buka kan. Tapi ada juga cara kita baca, kita dengan cara mendengar ataupun dengan cara kita melihat. Itu pada aku lah sebenarnya. Itulah. Aku banyak dapat benda baru ni. Itulah sebab ada setengah kan orang kata, sebab kalau pengurusan masa yang berkesan ni, orang kata waktu tu lebih mahal daripada emas. Dan waktu pun adalah satu kehidupan yang tak boleh nak kembali semula. Maksudnya betul orang kata jangan buang masa kan. Sebab kita tak boleh nak ni. Kadang-kadang kita rasa ada masa bila kita buat satu perkara yang tak bermanfaat lah, yang melarang ke apa kan, kita akan jadi rasa alah, menyesalnya aku buat benda lah ni kan. Contoh kalau kau bangun lewat lah orang cakap kan. Macam kau dah plan pagi tapi lepas tu kau malas-malas. Lepas pada tu kau akan ada satu momen yang kau rasa menyesalnya aku bangun lambat. Ataupun menyesalnya aku tidur balik. Sebab sebab ada perkara yang kalau kita tak tidur balik, perkara tu dah boleh buat. Dah boleh siap orang kata kan. Tapi sebenarnya macam contoh lah kalau kita buat kerja-kerja, lepas tu kadang-kadang kita terlelap kan. Tapi kita jangan rasa macam sangat sebab dulu aku pernah rasa macam misal lah, kalau aku tak tidur ni mesti siap. Sebenarnya kan kadang-kadang kita kena appreciate tau, kenapa kita tertidur. Kadang-kadang Tuhan nak rehatkan kita supaya kita dapat idea yang lebih fresh. Macam contoh kan, dulu aku masa sambung master kan, aku rasa macam kenapa lah esok dah nak exam tapi aku tak study kan. Tapi sebenarnya bila aku tertidur, bila aku bangun balik, aku punya fresh otak tu lain tau. Orang kata RAM tu macam umpama kita reboot kita punya komputer, lepas tu dia laju. Tu kadang-kadang bila dia kalau kita buang masa jenis yang satu hari suntuk tu tak tahu buat apa, kita tidur je Tapi kalau kita tengah buat kerja, kita terlelap kan, contoh kita terlelap, lepas tu kita jangan rasa menyesal yang kita terlelap tu, sebab tu Allah mungkin dah bantu kita untuk rehatkan kita supaya kita dapat rest yang cukup, supaya kita boleh bangun dan kita boleh buat kerja. Contoh kan, kalau aku study start selalu aku akan start buka komputer tu pukul 10 ke atas. Maksudnya budak-budak dah makan dah semua, dah tengok sekejap kan, lepas tu pukul 10 buka. Kadang-kadang aku target pukul 12, pukul 1 aku tidur. Ada satu benda kadang-kadang aku tertidur. Lepas makan aku tertidur. Tapi bangun pukul 4.30 pagi untuk kabur balik. Maksudnya sekarang ni aku automatically badan aku akan terjaga pukul 4.30 pagi tau untuk
apa untuk Kau dah body clock lah. apa alarm clock aku tu memang dah on dah. Lepas tu pula aku pula join dengan grup-grup Waalaikumsalam geng Lindawati. grup 4 pagi ni. Maksudnya grup apa, aku ada satu circle yang mana dia bangun 4 pagi je untuk buat kerja. Dia satu grup masa tu. Itu yang selalu aku tulis kat Facebook kan, geng 4 AM. Maksudnya waktu tu semua orang ada yang geng yang bangun pukul pagi untuk buat, ada setengah tu banyakkan PhD lah. Macam aku bangun 4 tu memang first, lepas dulu memang nampak pukul 4 pagi tu memang terjaga. Cuma sekarang aku ikut je punya rutin diorang untuk buat kerja. Tapi sebelum aku nak buat kerja tu, aku akan pastikan laptop aku dah tersedia untuk aku buat kerja. Maksudnya aku dah tak, maksudnya aku nak bergerak pergi kerja pukul 6, so aku ada 2 jam lah. Bila 2 jam tu lah aku akan gunakan. Bila kau bahasa bangun pukul 4 pagi, dia lain tau antara kita buat kerja waktu sekarang ni. Sangat-sangat berbeza. Idea pun lain, kau punya fresh lain, dia punya aura kau nak menulis ataupun contoh kau nak membaca ataupun nak buat kerja, macam contoh kau nak buat paperwork pukul 4 pagi. Totally berbeza. Cubalah, contoh kan sekarang kita buat kerja kan. Contohlah habis pukul 10 ni kau buat paperwork sampai pukul 12. Lepas tu kau buat satu lagi aktiviti, buat paperwork pukul 4 sampai pukul 6. Nak pula kau punya office tu dekat, tak perlu nak travel time pula. Sampai pukul 8 kau boleh lajak lagi. Mesti banyak idea kau banyak situ. Sebab bila kita bangun waktu pagi, lepas tu pula bangun-bangun kita ambil wuduk sembahyang tahajud sekejap, lepas tu kita buat. Memang sangat-sangat berbeza, memang sangat-sangat ketara yang boleh kita buat masa tu. Cuba compare dulu lah. First kau buat waktu pukul malam macam ni, pukul 10 sampai pukul 12, buat paperwork. Ada another 2 days tu kau buat pukul 4:30 pagi atau pukul 4 bangun. Lepas tu kau buat paperwork. Dia akan dapat idea yang sangat-sangat berbeza. Maksudnya banyak sangat idea yang boleh datang pukul 4 pagi tu sebenarnya. Itu sebabnya yelah dia sebenarnya macam masa ni macam kau cakap tu lah kan. Kau ingat zaman kita belajar kan waktu yang macam tu lah yang sesuai untuk study sebenarnya. So, senang masuk, mudah ingat kan. Tapi bila dah kerja ni aku tak pernah lagi lah aku apply lagi macam tu. Nanti boleh kot aku cuba kot. Sebab aku kira kalau paling awal aku bangun pun 5 pagi lah kot aku ni. Boleh kot insyaAllah. Nanti aku tuan aku kena buat jugalah audit masa ni. Kira bagus hari ni aku jadi moderator kau sebab aku sebenarnya nak tahu aku ni macam tak konsisten lah, macam buat tapi orang kata apa istiqomah tu Allah aku tak tahu nak cakap, dia macam dia tak berterusan kan. Tapi bila sebenarnya sebab aku suka tengok aku tengok Facebook kau, aku tengok Facebook Syam kan, aku tengok macam kau travel jauh, kerja travel jauh, tapi kau ada masa untuk orang kata belajar. Lepas tu bila weekend kau aku tengok masa kau bagi dengan anak-anak kau pula, aku tengok masa setiap diorang tu ada potensi yang kau nampak dan kau salurkan mereka ni buat apa pada weekend. Lepas tu kau bagikan masa. Lepas tu macam masa kau bersama dengan ayah kau, lepas tu dengan ayah Syam, lepas tu dengan family. So dari situ tau aku nampak macam mana agaknya kau dan juga Syam lah. Aku tengok pun Syam pun walaupun dia suri rumah tapi dalam masa sama Syam sekarang tentang orang kata apa, tengah promote untuk nak buka minda orang ni tentang emas kan. Emas. Jadi macam mana tu? Aku macam yelah macam mana kau susun tu lah. Dia selain daripada yang kau dah buat sekarang ni untuk weekend tu, weekend tu macam mana pula kau bahagikan masa? Dia macam ni, selalunya aku akan all out. Contoh dia macam ni lah, ada pro and con lah. Tu sebab macam contoh dulu Syam kerja, aku kerja. So masa tu agak crucial lah. Tu yang masa tu kadang-kadang aku duduk kat Tanjung Malin atau duduk kat Kepong kan. Tapi sekarang ni bila Zam, saya tak sambung study lagi. Waalaikumsalam Alang. Waalaikumsalam. Jauh ni. Sekarang waktu Isnin sampai Jumaat, waktu aku kerja aku akan kerja all out lah. Maksudnya kalau ada task berkaitan dengan kerja ataupun tak kisahlah sama ada kerja di UPSI, apa-apa kerja. Even though macam hari ni pun kita sebut kerja contoh kan. Kerana ikutkan memang tak ada masa lah join. Tapi disebabkan dah kenal kita dengan Alang dah lama. So kita dah wujudkan Inspire ni daripada dulu tim dah tukar nama sampai sekarang brand baru. So kadang-kadang kita kena allocate juga masa. Ya, maksudnya kalau nak ikutkan sibuk macam yang ni sibuk dengan PKP kan. So tapi kalau nak tak nak pun, kalau kita tak paksa diri kita untuk buat benda macam ni. Contoh kalau nak ikutkan memang
Alah, aku kalau kita cakap alang lah Tera cakap kan. Biarlah dia buat semua. Tapi kat sini kita ambil peluang untuk kita learning tau. Learning macam mana kita nak deliver, learning macam mana kita nak cuba berani untuk live cara seorang kan. Nak dulu bila dulu kita diajar macam mana kita nak cakap depan audiens. Sekarang ni kita diajar macam mana kita nak perah idea kita untuk kita live. Contoh sekarang ni ada yang setengah dah berjaya buat live seorang. Tapi ada yang terkedu kan. Lah seorang-seorang aku rasa tak ada idea lah. Dia macam dia macam ni sebab dia ni kita dah biasa bercakap, audience kita nampak tahu Faid. Kan audience tu kau ingat tak dulu mula-mula kita nak cakap dengan audience pun kita bayangkan audience kita tu botol kicap kan. Ibarat dia botol kicap lepas tu bila kita dah dapat adapt, kita dah kiranya kita beranilah nak bercakap dengan orang kat depan kan. Ini hasil daripada kita belajar. Dan sekarang dalam norma baru, kita bercakap secara live ni macam aku nampak engkau je. Aku tak nampak orang lain di belakang yang tengok kita tu kan. Tapi kita still percaya ada audience yang sudi mendengar, sudi bersama dengan kita kan. Jadi memang kita ambil peluang lah. Kalau ikutkan memang penat, busy kan. Tapi pada aku ini peluang. Peluang dan ruang untuk kita belajar something yang new. Kita tak tahu one day kita boleh go in this bidang kan. So pada aku walaupun penat mana pun, penat tadi sampai pukul 7 lepas tu buka puasa dan lepas tu dah tengok dah aku live kan. So agak macam alamak kata. Tapi nak tak nak kita paksa juga. Pada aku is good lah. Maksudnya weekdays aku akan penuhkan macam tu. Maksudnya sebelum aku balik aku akan siapkan semua kerja, siapkan semua drawing apa berkaitan dengan design aku. Lepas tu Sabtu Ahad aku cakap Sabtu Ahad is a family day. Maksudnya apa-apa pun aku akan cuba allocatekan masa. Kalau ada kerja-kerja contoh, kerja ekstra, contoh ada kerja yang aku tak siap untuk weekdays. Okay, maksudnya aku macam contoh pagi tu lepas je breakfast, sebelum PKP lah, maksud sekarang dah PKP dah tak banyak gerak. Bila masa sebelum PKP tu pergi main Asyap pergi main bowling, main bola. So duduk kejap, kalau ada masa tu kerja, buka lah komputer ataupun tulis note kat situ. Kalau macam kata budak-budak pergi playgroup, aku buka lah laptop aku kat belakang kereta, kita tunggu dia orang ambil kelas. Macam petang main bowling pun sama juga. Kat kafe tu pun buka. Kan? Tapi masa sama kita spend kat situ. Kalau kita nak, macam contoh kan, tiap minggu, Sabtu Ahad, tengok dia main bowling. Dia tengah main bowling, dia orang develop dia orang punya skill. Tapi pada aku, kalau aku buang masa tengok saja semata-mata, kan, so baik aku duduk kat kafe tu, sambil tengok dia, sambil tu aku buat kerja. At least kalau aku nulis tu dapatlah sebaris ayat. Kan? Daripada tak dapat apa-apa. There's a progress. Pada aku ada sedikit progress tu cukup lah. Maksudnya ada je. Tu sebabnya kalau mana-mana pun laptop aku ni sebuah menyawa. Bagaimana bawa je. Bawa untuk buat kerja. Kat situ lah aku manage macam aku manage masa. Maksudnya macam mana aku buat belajar, macam mana aku buat kerja yang paper ke apa semua aku buat macam tu. Maksudnya aku bawa ke mana-mana semua gadget-gadget aku ni supaya kata kat mana-mana pun aku boleh access. Even balik raya pun, balik parit pun aku bawa. Tak ada lah, aku buat je. Ya, Faid yang aku kenal 2005 memang macam tu. Dia memang bawa gadget dia. Sebab tu dulu kau ingat tak aku kena jadi SU kau projek apa entah. Aku tak terikut tau kau ni punya kau punya style masa tu macam nasib baiklah dia ni bukan bos aku. Sebab kau ada cara kau yang tu, tapi sebenarnya dia pada saat tu kau rasa macam kenapalah aku kena jadi student ni ikut macam ni. Tapi sebenarnya dalam masa yang orang kata apa, sebenarnya kita tak perasan ataupun kita tak sedar kita dapat satu ilmu baru dan dalam masa sama kita akan perbaiki tau. Bila umur kita semakin meningkat, kita akan ubah. Kita akan cuba ubah untuk jadi lebih baik lah. Maksudnya untuk jadi lebih orang kata cekap ke, nak uruskan masa tu semua kan. Cuma macam aku cakap lah, dari segi nak konsisten ke istiqomah tu dia macam up and down kan. Tiba contoh macam aku kalau dekat office, aku sekarang memang kena buat things to do. Maksudnya things to do tu before aku balik kerja, aku akan tulis dulu things to do, apa yang aku nak buat pagi esok. Sebab kadang-kadang ada tugasan yang kita tak sempat ataupun memang pagi esok kan. Untuk esok aku takut sebab aku punya environment kerja ni, aku suka sebut wahyu, bukan. Dia macam kita memang dah ada kerja yang memang kita kena selesaikan. Tapi kadang-kadang bila kita dapat wahyu ataupun arahan yang on the spot, dia akan menyebabkan kita terlupa perkara-perkara yang
yang memang kita nak kena buat. That's why aku kena jot down, aku kena tulis supaya tak tertinggal. Nanti kalau aku dah buat A, katakan aku tengah buat A, tiba dapat arahan B, aku kena terlupa pula yang A. Jadi aku memang kena pastikan aku kena tulis. Betul. Ya, sebab nak orang kata apa, nak kena, macam kau cakap lah, kena create masa juga dan kena kita sendiri jugalah, semua tu berbalik pada diri kita juga kan. Dia macam ni lah, macam kita balik macam cakap tadi yang 1/3, 2/3 kan. 3/3 tu mana perginya? Maksudnya kalau kita cakap diri kita sibuk hari ni, kan, contoh macam kau sendiri cakap, aku pun sendiri cakap yang sibuk kan. Tapi aku tanya, mana 8 jam aku yang patut aku spend tu? Maksudnya 3/3 tu. Bila kau kata, makna kalau yang tu kau tak boleh detailkan in writing, maksudnya kau ada banyak masa. Macam aku juga kan. Contoh aku cakap, macam contoh boleh cakap, Lang saya busy lah Lang kata. Boleh aku cakapnya, tapi pada aku tanya, mana 8 jam aku yang tu kalau aku tak boleh join Inspire untuk bagi tu. Kat situ. Sebab aku tengok kawan-kawan lain semua kita dalam grup yang bagi komitmen, takkan aku tak boleh bagi komitmen. Yang nak pula komitmen ni pula seminggu sekali. Gila kan. Kan. So macam hari-hari. Hari-hari dia punya makanan. Yang jaga konti ni kenapa ni? Aku pula yang besar ni. Siapa moderator? Yang sambutan ni okey. Okey, thank you konti. Tu kat situ lah kita kena tanya diri kita lah, mana hilangnya masa kita. Kalau kita dapat tuliskan, maksudnya setiap saat tu aktiviti kita, maksudnya setiap saat tu tak ada yang terbuang, maksudnya memang kita cukup masa. Tapi kalau kita nak buat, kita tu tulis kan, kalau kau nak tanya, aku punya masa aku audit, aku hanya gunakan 40% saja daripada 24 jam. Yang sesibuk aku yang hari ni, setelah aku audit, 40% saja aku guna masa sehari. Nampak tak? 60% tak tahu hilang ke mana. Aku tak boleh nak tulis. Bayangkan aku, maksudnya daripada pukul, contohlah kita ambil pukul 6 pagi sampai 6 pagi esok 24 jam, kau tulislah sesuatu, kau tidur pukul berapa, kau kencing ke pukul berapa, kau berak pukul berapa, kau gosok gigi, kau detail kan. Lepas tu kau tanya, lepas tu kau audit kau tengok berapa persen. Rupanya kau takkan boleh, maksudnya waktu rehat tu something, waktu rehat tu kalau dah contoh kan, waktu rehat kau ambil lah langsam pukul 8 jam kan, ataupun 6 jam kan. Kau tulis satu waktu makan pukul berapa kau spend kan. Maksudnya sekarang ni penggunaan betul-betul masa kau untuk bekerja 40% saja. Aku buat untuk aku 40% saja. Aku cakap, maksudnya aku ada 60% lagi yang aku tak guna. 40% itu masuk sembahyang tau. Kan untuk solat pun, sebenarnya untuk solat pun kan, aku rasa kan solat 5 minit, 10 minit je kita spend kan. Yalah kalau nak ikutkan lah jujurnya kan. Jujurnya kan kalau ni masa lain yang banyak lah. Itu yang aku sebut aku tadi sebelum kita masuk live tadi, aku ada decision sentap kan. Decision sentap ni aku ada buat calculation tau. Decision sentap ni kita nak sentapkan diri kita dengan Tuhan kita ni kan. Maksudnya betul-betul aku bersalah kan. Cuba jangan kita ambil solat 10 minit. 5 kali solat 50 minit. Lepas tu kita campur lagi baca Quran 10 minit. Maksudnya kita kali dengan setiap lepas sembahyang tu kita baca Quran 10 minit. Maksudnya kita solat dan sembahyang, solat dengan baca Quran ada 100 minit. 100 minit. 100 minit bersamaan dengan 1.67 jam. Okey, kalau ikutkan peratus 1.67 jam berbandingkan 24 jam, kita hanya pakai 6.9% masa saja. Lepas tu agak-agak Tuhan nak bagi ke apa yang kita nak? Dengan kita hanya peruntukkan 9% saja. Aku rasa tertampar ni sebenarnya ni. Sebab kau bayangkan, aku tengok cerita Korea akan 2 jam. Kau sembahyang baru 1.67 jam. Lepas tu kau minta Tuhan macam-macam, nak jadi kaya, nak jadi pandai, nak murah rezeki. Tapi kau tengok contoh kita makan lulus berapa selalu? 40% kan? Makan lulus. Apa dia? Makan lulus lah berapa? 40%. 40% dalam tempoh 24 jam, kita kena ada 9.6 jam untuk kita beribadat, baru Tuhan bagi apa yang kita nak. Itu baru lulus kan? Lulus, belum cemerlang lagi. Lulus. Nampak tak? Waktu tak nak bagi sekarang ni kita hanya menggunakan daripada 24 jam 6.9% untuk kita solat dengan baca Quran. Lepas tu kita minta macam-macam. Ya Allah bagilah aku kekayaan, ya Allah bagi aku ketenangan, ya Allah bagi aku lah masa. Tapi kita bagi kita peruntukkan masa dengan Tuhan 6.9% daripada sehari. Agak-agak kau rasa kan? Kau tak sentap ke?
pada aku, itulah benda yang menyebabkan aku sentap sampai hari ni kata kalau aku dapat 69% saja macam manalah Tuhan nak bagi aku kekayaan, macam mana Tuhan nak bagi aku ilmu, macam mana Tuhan nak bagi ni. Tapi Tuhan tu Maha Pemurah, dia bagi juga kat kita walaupun kita spend 69%. Itu pun kalau 10 minit kita buat, kalau 5 minit lagi separuh. Nampak tak kat situ? Baik, itu 2 minit. Kalau macam aku, contohlah contoh. Aku kena masuk ops kan. Aku kena masuk ops sebelum subuh. Siap-siap ni dengan air sembahyang semua kan. Pastikan boleh nak solat dekat dalam kelapa sawit ke apa kan. Kau bayangkan berapa minit je aku nak solat. Dah lah aku nak menjalankan satu tugas yang berat tu kata, tapi tapi doa kemai panjang nak ni. Tapi kita ni buat untuk dia kan. Betul lah. Aku rasa tertampar dengan kata kau. Ni dia yang cakap Pakcik Faid cuba lukis. Kira-kira saya lemah. Lukis tak kerti lembu. Ni Nat nak kata betul lah. Abang Faid ni memang matematik. Saya ni jenis yang figure, jenis yang fact figure. Bila nak bagi sendiri sentap, bila fikirkan kau nak anak kau dapat A 80%, lepas tu kau dengan Tuhan kau 69%. Itu kan fail lagi dah, teruk tau. Kat situ aku rasa macam kita minta anak kita lulus tapi diri kita tak lulus dengan Tuhan. Bayangkan kita tidur pun 8 jam lah. Paling sikit pun 4 jam. Tapi macam kalau kalkulate kau tadi 1 jam tak sampai 2 jam pun kita dengan Allah kan. Maksudnya 10 minit tu. Bagaimana Allah tu maha menyayangi kita sebenarnya. Kita buat sikit pun dia bagi banyak. Minta, bukan lah. Kalau ibaratlah macam kita dengan mak ayah pun nak apa-apa pun kena buat dulu kan baru boleh nak dapat. Kalau tak ada. Betul. Kata aku panggil tadi yang sentap kan, maksudnya kita fikir balik. Bila aku fikir kalau aku 69% je nak spend, lepas tu tiba aku nak gunakan, contohlah kita pegang handphone ni kan. Cuba kau kira audit masa kau pegang handphone ni berapa lama pula sehari. Aku rasa lama baik. Kau bayangkanlah. Jawab WhatsApp. Berapa lama kita tengok Instagram, jawab WhatsApp. Kita tolak macam ni lah. WhatsApp kerja, tolak tepi. Ini yang tengok Facebook ni. Yang kita scroll Facebook yang bongok-bongok Yang jenis yang tak ada masa apa ni. Yang hari ni kecoh, Nabil kutuk AA tu kan. Semua nak cari kan. Kau cari. Berapa banyak masa kau spend untuk Facebook berbanding dengan tu. Aku rasa kalau kau kira balik, ni aku tak kira lagi tau aku buat. Kalau aku kira aku rasa aku nak benam muka aku kat lantai. Sebab waktu sembahyang aku pukul 1.6 jam, tiba-tiba kat Facebook, kat Instagram aku ambil spend lebih pada 3-4 jam. Itu lebih ni. Rasa 3-4 jam tu mesti lebihnya, mesti lebih. Kan? Kalau ikutkan. Tu belum kira lagi. Tu sebabnya kadang-kadang kita kena audit masa kita ni. Kan, lah orang kata makin canggih ataupun makin maju satu teknologi tu, makin banyak masa kita orang kata apa, tak boleh dikenal pasti ke mana perginya masa kita itu. Ya Allah, macam siapa ni? Ya Allah. Pasal handphone tu hisap. Ini use ke? Kita ke use ni? Tak tahulah, dia tak tahu tepi siapa. Itulah kan banyak masa yang kita kena. Betul. Kita kena tengoklah masa kita, kena audit. Macam kau cakap tadi sebelum masuk live tadi kan, busy kan. Memang betul, aku tak nafikan memang busy. Tapi kalau betul-betul kita tulis masa kita sebenarnya tak busy. Terus terang cakap, aku yang sambung belajar sampai sekarang ni, tu sebabnya aku boleh masuk lagi apa aktiviti. Contoh, aku buat aktiviti ni supaya kata aku cakap masa aku masih ada lagi 60% terbuang. 60% tak tahu pergi mana. So 40% tu aku dah guna untuk aku belajar, untuk aku kerja. Tapi 60% tu aku tak dapat tulis. Aku rasa macam rupanya bila aku tulis aku tak boleh nak justify 60% tu apa yang aku buat. Kat situ aku cakap aku kena boleh load lagi kerja. Kau yang banyak pun 60% tak tahu bagaimana. Kalau aku buat audit ni, nanti aku cakap dengan kau lah, aku PM tepi berapa je masa aku. Kan betul lah. Cuba kan. Kena tengok balik kan masa kita ni. Ya Allah, hai kan. Sangat-sangat. Tak tahu lah kan. Macam kau cakap tadi kan, kau ada to-do list. Aku pun ada to-do list kat phone ni. Kan dia to-do aku tulis, tak tahu boleh nampak kat sini.
Aku letak dalam note. Dalam phone ni memang aku gunakan betul-betul lah. Kat sini contoh. Phone kita ni macam-macam semuanya. Macam Okay. contoh kan. Alright. Aku ada jadual. Weekdays. Lepas tu sini ada jadual weekend. So ni rutin. Bila aku dah buat tu aku tick sebelah tu. Dan. Lepas tu yang ni pula to do list aku. So kat to do list ni pun aku ada buat juga. Apa tu? Bila aku dulu aku buat. Wow, hebat semua aktiviti. Sebab aku jenis yang macam aku cakap lah. Kalau aku tak tulis, aku tak buat. Lepas tu first, contoh esok kerja, malam ni aku kena tulis apa benda aku nak buat supaya besok punya kerja aku dapat dapat selesaikan satu persatu lah. Nak pula aku pula kerja jaga projek. Selalu jaga projek ni 90% masa adalah untuk bercakap. Cakap marah kontraktor, marah konsultan kan. Marah hari kerja kan. Tak siap kan. Tu dah nama kerja. Lah, tapi nak marah kan. Itulah great macam kau memang nak marah je. Dia bukan masalah memo checklist. Boleh install apps tu ya, bukan install view je ya. Amboi. Tak, aku tak install view tak. View tu apa? View tu dia macam adik-beradik Netflix. Lagi apa? IQV. Adalah banyak sangat kan. Banyak sangat sekarang apps yang untuk kita tengok movie Korea ke Chinese ke, yang ni lah adik-beradik Netflix punya lah. Tapi view ni memang aku tak ada lah. View ni aku tak ada, aku di Netflix je. Okay, apa ni? Dia satu lagi kan, Faid. Kalau misalnya, yelah macam orang kata apa, nak berjayanya kita ni, masa memang pengurusan masa tu sangat penting. Maksudnya memang kena pandai supaya masa kita, pengurusan masa kita tu, orang kata apa, satu pengurusan masa yang cekap. Kalau kita tengok orang yang berjaya kan, kadang-kadang macam contoh kan, aku boleh tulis apa benda yang ni. Kadang-kadang orang tak boleh ikut cara aku. Kadang-kadang kita kena create ikut daripada apa biologi badan kita tahu. Contoh, kita kena kenal biologi clock badan kita. Masa bila kita makan, masa bila waktu contoh kita makan, waktu kita mengantuk. Macam contoh waktu tengah hari pukul 12, pukul 1 tu aku mesti kena ada nap. Kalau aku tak nap, aku akan collapse. Maksudnya aku tak boleh nak, petang tu aku tak boleh buat kerja, aku akan mengantuk sangat-sangat. Pukul 12, pukul 1 tu memang aku kena nap. Tak kisahlah tidur bawah meja ke, tidur letak kepala atas meja ke kan. Tapi mesti aku ada power nap kat situ. Bila aku power nap dalam minit, so aku akan cergas. So kita kena tahu. Macam contoh aku share sikit lah. Biology clock untuk daripada persyarakanan fisiologi manusia USIM. Dia beritahu kat sini secara general 4 pagi sampai 12 tengah hari. Kita punya body perkumuhan paling aktif waktu ni. Maksudnya waktu lah kita nak memerut, waktu tu lah kita nak buang air, waktu tu lah kita bangun nak pergi kencing apa semua. 4 sampai 12 tengah hari. Waktu bangun tidur, kadang macam metabolisme kita naik mendadak. So kat situ kalau kita tengok breakfast like a king kan. So maksudnya peranan breakfast tu sangat-sangat penting, kita jangan skip. Eat like a king kan? Maksudnya sekarang kita kena breakfast macam kita nak, maksudnya supaya kita nak kekalkan metabolisme badan kita pada tahap optimum. Macam contoh kan, kalau kita tak makan, umpama kita tak, macam contohlah aku kerja pun nak pergi kerja meeting tapi aku tak makan tengah pagi. So bila aku tak makan, dia bagi signal kepada kita akan low energy. So automatic kita akan low energy satu hari tu untuk tu. So kita kena tahu rutin badan kita. Maksudnya kalau pukul 7 tu makan, pukul 7 tu lah kita kena makan. By hook by crook. Makanlah sebanyak makan. Tapi makan tu tu breakfast king kan semua kan. So waktu makan tu untuk kekalkan metabolisme kita. Sebab kat situ badan kita kalau dibuat ada kajian oleh persyarakanan fisiologi ni kata perkumuhan paling aktif lah pada waktu ni. Okey, lepas tu dia ada fasa kedua ialah waktu 12 tengah hari sampai pukul 8 malam, iaitu badan kita pula melakukan proses pencernaan. Maksudnya kata dia enzim pencernaan 12 tengah hari sampai pukul apa tadi? 8 malam. 8 malam, okey. Maksudnya body kita ni berlaku proses pencernaan lah. Masuk kat sini kita enzim pencernaan rancak dirembeskan lah. Maksudnya kalau kita makan masa tu dia cepat kata dicernakan lah. Kan? Maksudnya waktu sesuai lah kita ambil makan yang berat. Makan tengah hari, makan malam kan, apa-apa waktu ni lah. Masa pukul 12 tengah hari sampai pukul 8 malam. Masa sekarang ni dan masa tu pula suhu badan kita akan turun.
Dan waktu tengah hari ni lah pula waktu apa kita akan mula rasa akan mengantuk. Sebabkan yang apa waktu suhu badan kita turun. So kat situ pula dia ada baitu fasa ketiganya ialah pukul 5 sampai pukul 7 petang. Suhu badan kita tinggi. Koordinasi tubuh badan terbaik. Okey, waktu penghantaran oksigen ke seluruh badan lancar, sesuai untuk kita senam. Itu sebabnya kita selalu digalakkan waktu bersenam waktu petang, waktu tu antara kondisi yang paling bagus untuk kita bersenam oksigen. Itu kajian dibuat lah. Tu kadang-kadang orang cakap kita bersenam waktu malam apa kan. Tapi sebenarnya kita dah ada dah. Biology clock body kita pun dah tunjuk kat situ. Mengatakan waktu dah ada sekian-sekian waktu yang telah ditetapkan untuk kita buat aktiviti. Untuk kita rehat kan. 8 malam sampai pukul pagi, proses tubuh kita penyerapan berlaku dengan berkesan. Maksudnya badan kita absorb semua sumber-sumber yang kita makan. Itu sebabnya kadang-kadang orang cakap kita sapa sebenarnya tak sesuai. Tak elok makan lewat malam. Sebab waktu tu waktu penyerapan. So bila kita badan segap, so memang sukarlah kita nak kawal kita punya ni kan, macam kita dulu awal yang suka sangat makan malam kan. So sekarang ni tu sebab sekarang tu apa orang kita cakap makan sebelum kita waktu maghrib pukul 7 kan, kita cakap pukul waktu sesuai pukul 12 sampai pukul 8 untuk pencernaan. Maksudnya lepas kita makan tu sesuai. Waktu lepas pukul 8 tu waktu untuk body kita rest, untuk dia serap segala apa aktiviti, segala selesai apa kata makanan yang kita makan tengah hari tadi. Itu bila kita tahu kita punya proses ni, sebab bila ada topik ni tu aku baca. Bila topik baca ni aku kena kaitkan dengan biology clock aku kan. Rupanya betul. Maksudnya kalau aku tak makan pagi, contoh aku skip breakfast, aku akan Hawaii satu hari tu. Lepas kau tu contoh aku nanti. itu tak dapat nasi. Kalau aku tak nap tengah hari, aku akan out petang sampai ke malam. Kalau aku makan lebih daripada pukul 8 malam, pagi besok aku akan senang. Rasa macam tak selesa. Kat situ. Bila kau tahu, bila kau cara makan kau tak betul. So macam mana kau nak uruskan masa kau bila kau keadaan badan kau tak selesa, kan, badan kau tak selesa, macam mana kau nak uruskan masa kau dengan sebaik mungkin. Itu sebabnya kita kena tahu macam mana tubuh body kita beroperasi. Lepas tu kita relatekan dengan kita punya biology clock kita, supaya kita mana tu. Sebabnya kadang macam mana kau boleh bangun pukul 4 pagi kan, macam mana? Sebab kat situ aku dah susun, maksudnya secara normalnya dulu dilatih. Maksudnya yalah, dulu ada anak kecil kan terjaga, tertenang kan. Tu yang terjaga tu. Tapi sekarang ni bila anak dah besar pun dia orang bangun lambat, dia dah terbiasa. Bila terbiasa, so kat situ dia dah jadi rutin. So sekarang ni makan pun dalam pukul 8 malam, sebelum pukul 8 dah semua komplit makan dah. Kalau siapa tu pun just tak ada tiap hari nak siapa. So waktu pagi kena breakfast. Bila makan tak ikut. Kalau makan kau tengok masa. Aku baru ni pun ada. Aku baru ni pun ada program dengan buat program dengan aku punya klien. So aku panggil pegawai sains pemakanan. So antara macam apa yang kau ceritakan tu pun antara dalam sharing yang diberikan lah. So macam jenis apa makanan kita nak ambil, timing, masa yang betul untuk kita nak makan kan. Sebab dia akan mengganggu dia, bila kita ni lari daripada sepatutnya, tu yang efek dekat badan, tak selesa, kita akan jadi mudah sakit, rasa tak sihat. Jadi memang macam breakfast tu sebenarnya memang starting untuk orang kata apa, kita nak mulakan orang kata apa, permulaan hari kita tu memang kita kena pastikan perut kita ni dalam keadaan yang kenyang. Kenyang tu bukan terlalu kenyang, tetapi kenyang yang boleh menyebabkan kita ceria. Sebab bila dia sebenarnya dalam otak kita ni kan ada dopamin. Dopamin ni dia adalah satu sel yang menyebabkan kita rasa gembira, sama ada dari segi makan, minum, antara satu faktor lah. So macam senaman tu pun antara yang boleh dia merembeskan kan, merembeskan orang kata apa, dopamin, serotonin tu semua. Jadi memang kalau makan breakfast, apa kata eat like a king tu memang selalu kita dengar lah. Dan sebenarnya bila perut kita kenyang, selalunya kita akan dapat berfikir dengan baik lah. Aku ada baca satu buku dululah, Azizi Ali kan. Dulu aku suka juga baca buku Azizi Ali ni. Salah satu nak berjaya dalam pelaburan pun kena sentiasa pastikan perut kita dalam keadaan kenyang. Bila kita kata nak buat satu pelaburan ataupun yang mudah pergi shopping dalam keadaan kita lapar,
kita akan beli semua. Kan? Even kalau kau nak buat investment, aku cerita sikit, even kau nak buat investment, tak kira lah investment saham ke apa, memang kau kena dalam keadaan kenyang, sebab bila perut kau ni dalam keadaan yang selesa, dia akan effect pemikiran, emosi dan juga tingkah, orang kata tindakan yang akan kita buat tu sebenarnya. Yalah, betul lah. Itu betul antara sebab aku kalau tak makan memang terbalik meja. Ya. Balik meja, urut kening kan. Banyak sejarah tersimpan ni. Jadi kita kena makan lah, tapi jangan over sangat. Ya betul. Makan tu bukan tahap kau kenyang langsung tak boleh buat apa, dah macam ular sawa tu, itu bukan, itu salah. Dia macam Nabi kita pun kan, Rasulullah SAW pernah cakap kan, makan, berhenti makan sebelum kenyang, betul tak? Kan? Kalau aku salah betul kan? Jadi sebenarnya perkara-perkara ni orang kata apa, kalau nak ikutlah kita ni tentang urusan masa ke apa, benda ni semua dah tertulis dalam Al-Quran tu ada, cuma kita ni lah nak baca dan memahami kan. Kadang-kadang kita mengaji Quran, adakah kita memahami maksudnya kan. Macam aku ni pun cari masa gak nak mengaji, belum lagi ada setengah orang. Kadang-kadang aku jealous dengan setengah orang yang dapat meluangkan masa, dia bukan mengaji Quran tetapi dia membaca. Maksudnya dia memahami apa isi parti Al-Quran itu sendiri, memahami. Sebab macam aku masih lagi dalam mengaji yang orang kata merangkak-rangkak, lepas tu tengok maksud kan untuk memahami. Sangat ni lah, itu betul lah, masa nak mengaji semua tu. Ada orang lapar, makanan pun boleh nangis tau. Bila perut lapar memang tak boleh bawa bincang. Itu memanglah betul. Dia memang bila lapar memang tak boleh. Sebab macam tadi, macam aku tadilah, tadi aku breakfast agak lewat. Sebab sampai je ke office, ada orang kata apa, ada perkara yang perlu dilaksanakan. So tiba satu tahap tu aku kalau lapar memang nak makan orang kan. Tiba aku rasa macam staff aku datang untuk bagi dokumen, aku macam nak marah dia. Aku tu tak macam sebenarnya kikatnya perut aku lapar. So aku memang kena cepat-cepat keluar cari something untuk makan. Kalau tak nanti orang kata habis apa, kena lempang orang. Boleh bang habis. Tak tahu, aku belum pernah lagi lah kan, tapi ganas lah ayat nanti kan. Marah. Itulah dia. So kata lapar ni memang boleh menyebabkan kita kadang-kadang tak boleh kontrol lah diri kita ni. So memang kena pandai lah dari segi masa tu pukul berapa. Kalau kita start kerja 8.30, so you kena breakfast sebelum masuk kerja. Kan? Kena tahulah. Sebab aku bukan kadang-kadang aku rasa macam kau dan aku, kita sama-sama penjawat awam kadang-kadang rasa kesal tau dengan sikap-sikap tertentu orang yang dia tak pandai urus masa dari segi masuk kerja, lepas tu keluar terus pergi makan. Tak, sedangkan kikatnya kau kena makan atau breakfast sebelum kau mulakan kerja. Masa kau start kerja pukul berapa? So bukan kau datang 8.30 tu baru kau nak pergi makan. Dia lain lah kalau kau dah beli siap-siap makan kat pantry ke apa kan. Bila ada yang macam tu lah, dia tak pandai menguruskan masa tu, sebabkan orang memandang kita ni itulah dia, kata dia jadi macam lame dekat semua orang. Bila cakap penjawat awam jadi mesti suka ada timing breakfast lah, makan pagi lah kan, semua kan. Hakikatnya siapa yang betul-betul faham orang kata apa konsep kerja dia, tak ada minum pagi semua ni. Ni you siapa ni? Satu perut lapar, satu lagi perut pun sama. Perut lapar. Yus ni macam-macam. Dia tengah boring. Faid, ada apa lagi yang boleh nak ni? Kawan kita ni. Sekarang dah pukul 10. So kat sini ada tips. 5 tips untuk uruskan masa. So kat sini yang pertama, laburkan masa untuk merancang. Maksudnya orang kata kita gunakan berapa minit sebelum kita nak, contohlah besok kita ada aktiviti ataupun esok ada hari Selasa, apa yang kita nak buat. So kita gunakan spend masa dalam 2-3 minit, 5-6 minit, buatlah to-do list kita, apa yang kita nak buat besok.
Maksud sekarang ni macam kan kita laburkan masa untuk kita merancang. Maksudnya kita jangan kedekut masa kita untuk kita fikir benda kita nak buat selama contoh sama ada kita nak master besok ke, seminggu ke, merancang apa-apa segala lah. Maksud kita gunakan masa yang ada ni untuk kita merancang. So janganlah orang kata kita dah tak nak lah orang kata ada setengah orang cakap kalau aku rancang pun nanti tak jadi. The first thing is kita kena paling kita guna kita mesti merancang. Tak kira lah jadi tak jadi tu letak belakang kita. Kan sebab apa-apa Tuhan yang menentukan. Maksud kita merancang Tuhan saja yang menentukan. Tu kat situlah bila kita tak planning kita tak tahu apa benda yang kita nak buat. So dengan planning kita tahu kita dapat susun masa kita dengan baik, kita dapat buat task kita dengan baik. Kat situ. Makna tip yang pertama, laburkan masa untuk merancang. Jangan biarkan besoknya berlalu tanpa ada perancangan dalam hidup. Yang maksudnya contohlah esok kita pergi pangsikat. Maksud sekarang kita kena fikir esok nak masuk kerja pukul berapa, nak buat apa. Lepas tu tengah hari nak jumpa siapa, ni nak makan dengan siapa, ni nak buat apa, ni kita susun dah. Jangan kita bangun tidur, apa nak buat pergi pangsikat dulu lah. Lepas tu nak buat apa telefon mamat ni lah. Kalau kita jadi orang macam tu, maksudnya kita dah betul lah macam tadi wal'as mana sungguh orang demi masa sungguh manusia itu dengan kerugian. Kat situ. Yang kedua, tentukan matlamat. Okey. Okey, yang kedua tentukan matlamat. Maksudnya apa benda yang kita nak buat. Contoh, besok aku nak siapkan paperwork yang dibagi oleh bos dalam masa 3 jam. So kita pastikanlah kita letak 3 jam. Kalau kita tak letakkan masa 3 jam tu, for sure tangan sebelah kita pegang handphone, tangan sebelah kita pegang PC. Memang takkan jadi. Macam contoh, kalau saya nak buat sesuatu, saya akan letak telefon saya tepi, kan? Lepas tu, buat je kerja. Orang kata, bila sampai cukup 15 minit, okey ambil telefon, baru tengok. Tak kisahlah, jangan letak lama sangat. Aku tak boleh letak lama-lama sejam je rasa gatal tangan kan. Nak tengok update WhatsApp sebab tak boleh 15 minit tu pun dah lama dah. Sebab kita nak update kerja kan. Selalu kita tengok WhatsApp, tengok WhatsApp kerja, lepas tu sama kita tengok WhatsApp yang lain. Kan. Patutnya kan, patut 15 minit tu memang macam cakap lah dah lama. So, gunakan maksudnya 15 minit tu gunakan betul-betul masa. Kalau letak tepi, okey 15 minit kau tak. Okey. Stop kejap, buka. Okey, letak balik. Set 15 minit. Sebab memang kita kena ambil lah, memang nature kerja kita pun kat situ. Kita monitor kerja pun melalui WhatsApp pun sekarang. Apa-apa kerja pun melalui WhatsApp. Kat situ kita punya kerja dah trend orang kata dah gaya sekarang. Dulu tak ada pun telefon, elok je kerja berjalan kan. Tapi sebabkan sekarang tak ada telefon, kerja tak boleh jalan. So nak tak nak kita kena adapt the environment. So tapi macam ni kita nak control, macam cakap tadi lah 15 minit cukup untuk kita buat ni. Okay. Yang kedua ialah tentukan tentukan keutamaan. Maksudnya kita kena letakkan mana keutamaan kita yang kita nak. Contoh, mana yang urgent, mana yang tak urgent, yang mana separa urgent, yang mana kata terlalu urgent, yang mana banyaklah yang kita kena letakkan keutamaannya. Ada benda yang tak urgent kita letak tepi. Walaupun benda tu baru dapat, kan, walaupun benda tu dah lama dapat, tapi benda tak urgent kita letak tepi dulu. Tiba-tiba baru kata aku nak benda ni dalam pukul 2 petang. So kita kena siapkanlah dulu sebab tu kerja kita kena settlekan. So keutamaan tu penting. So kita kena letakkan keutamaannya. Okey, yang keempat. Yang keempat ni yang selalu kita buat lah. Ina pun buat, aku pun buat. To-do list lah, maksudnya bukan jenis yang kita lupa. Tak, maksudnya kita takut kita lupa. Dia beza tau, lupa dengan kita takut kita lupa. Sebab bila to-do list ni kita tahu dah. Contoh, sebelum ni pernah cerita dengan Alang macam mana menguruskan. Dulu aku letak to-do list aku 30. Aku terlampau banyak sangat isi. Istilah tak terbuat pun. So satu hari aku punya to-do list aku 10 je. Bila 10, so bila aku settle, okey lega satu. Maksudnya aku dapat dah. Even aku nak pergi bank pun cakap, pergi bank aku tulis supaya aku tahu itu aktiviti aku yang perlu dibuat esok. Pergi pos laju, pergi kata mesyuarat, pergi hantar buku, hantar surat. Kat situ kita kena tulis supaya kita tahu apa benda kita nak buat aktiviti apa untuk esok ataupun Yang kelima. Betul, kena to-do list. Aku pernah lupa meeting sebab terlupa tulis. Betul tak? Okey, tiba orang call. Puan, yang last kali, jangan jadi perfectionist. Bila kita jadi perfectionist, kita banyak spend masa yang bukan-bukan.
Kita just Oh. buat je. Maksudnya jangan terlampau cerewet dengan ni kan. Walaupun macam contoh cakap kau ni faham macam budak matematik lah muka dia kira-kira. Itu kan cerewet tau, itu kira. Yang cerewet ni jenis yang perfect sini betul. Kalau garisan lurus ni jangan ada bengkok sikit pun. Tak. Maksudnya sekarang ni kita bila dalam keadaan dalam proses tu kita boleh betulkan. Tak semestinya kita nak mulakan sesuatu kita kena perfect semua baru kita boleh mulakan. Tapi bila kita buat sesuatu kerja tu biarlah kita buat dulu. Lepas tu kita adjust tang mana yang patut. Supaya kita masa yang kita labur kita spend tu tak habis macam tu. Ya, macam contohkanlah contoh kita nak buat satu paperwork kan. Kita nak siap format elok-elok yang cantik dengan font bagai kan. Kita type dia dulu. Ya, setengah orang dia aku nak format yang betul dulu. Font ni sebelah setting tu dulu. Tapi isi dia tak ada. Yang penting mana? Font ke isi dia penting. Pada aku isi yang penting. So kita type dulu, kita orang kata type, orang kata kita blast dulu apa yang kita nak. Macam tu tiba kan. Tengah-tengah dapat idea. Gunakan handphone sekarang dah boleh rakam kan. Oi, idea ni nak menulis tak boleh. Kan dah boleh pakai voice kan. Kita rakam. Okey, paper ni saya nak buat macam ni, dengan ini saya nak. So bila sampai je office terus buat. Itu kadang-kadang aku punya cara untuk aku buat paper. Maksudnya tiba-tiba terlintas je dalam poket aku ada buku. Kat phone pun boleh rakam. So bercakap. Masa tu lepas tu repeat balik. Okay, tu idea. Kadang-kadang idea tu tak datang masa kita tengah duduk. Kadang-kadang kita tengah berjalan, tengah apa, kita akan duduk. So kita rakam lah. Tu sebabnya kadang-kadang kita tak perlu duduk kan. Siapkan table cantik-cantik. Lepas tu buat. Lepas tu nak buat apa lah. Tak ada idea. Tak ada idea dah. Kadang-kadang kita naik tangga tu pun idea tiba lah. Rakam cepat-cepat. Okey ni kan lepas tu dah. Itu style. Maksudnya bila-bila idea tu Tuhan nak ilhamkan, dia akan bagi je. Tapi kalau Tuhan kau duduklah kau punya meja harga mahal, kursi cantik empuk, lepas tu bilik aircon, suasana cozy kan. Nak sekarang nak work from hotel kan. Nak suasana yang wangi baru dapat idea. Itu kadang-kadang boleh tapi kata tak perlu perfectionist lah, maksudnya tak perlu nak setting sampai tahap macam tu supaya kita boleh gunakan buat kerja masa. Kadang-kadang tengah berjalan idea datang, tengah tu kita je boleh write, tulis benda-benda macam tu, kita boleh record, kita boleh buat apa saja supaya kita boleh gunakan maklumat tu untuk kita mudahkan kita buat kerja tu nanti. Itulah 5 tips yang aku dapatkan untuk yang just share macam mana kita nak uruskan masa supaya kita tidak haywire hari tu. Okay. Betul-betul. Bagus lah 5 tips ni kan. Macam laburkan masa untuk merancang, tentukan matlamat, tentukan keutamaan, buat list. Lepas tu jangan nak jadi sempurna sangatlah. Perfectionist kan orang kata kan. Sebab kadang-kadang aku pernah lah ketua daerah aku tegur lah sebab dia pernah cakap, aku pernah ada satu ketika aku terlalu macam jadi start aku jadi stres yang semua orang macam tak sangka aku boleh stres. Maksudnya dalam konsep kerja aku lah. So, bila tengok aku ni macam mana orangnya boleh sampai tahap aku ni, jadi aku ada ketua yang dia perasan perubahan aku dan dia cakap aku terlalu nak benda tu terlalu sempurna, dia cakap terlalu perfectionist sangat. Maksudnya macam nak sepatut so bila dia slow talk dengan aku pun kena buka hati dengan minda kan untuk dengar. Dia jadi bila kau nampak satu perkara tu dan kau lapangkan pemikiran kau akan nampak sebenarnya kau yang menyebabkan kau tak ada masa dan kau menyebabkan kau sendiri yang streskan diri kau. Itulah yang aku nak cakapkan bila sebut perkataan sempurna kan. Dari situlah macam kadang benda kecil je, tapi itulah nak katanya perempuan wanita ni kadang complicated tu kadang-kadang aku pun macam dia lain sikit dengan orang kata dengan kaum Adam ataupun kaum lelaki ni. Tapi bila kita orang kata kita tengok dan kita cuba untuk orang kata tukar teknik kita kan, so perkara tu akan jadi lebih orang kata memudahkan. So tips memang ni lah, tapi paling aku nak buat nanti insyaAllah audit masa tu lah. Aku memang tak pernah buat audit masa tu Faid. Itu memang aku tak pernah buat. Kau cari 8 jam yang terakhir tak pernah audit masa aku pergi mana. 8 jam terakhir. 8 jam pertama kerja,
8 jam kedua rehat, 8 jam terakhir tu rehat. Cari. Apa Contoh kita 8 jam buat kan? tu apa kita buat? Kat mana lose dia? Kalau kau boleh tulis tu memang kau sibuk lah. Kalau kau tak boleh tulis, maksudnya yelah, kau dia boleh ada buat ketika lagi. sibuk. Dia maksudnya tulis tu pastikan benda yang rutin hari-hari tau. Bukan jenis tiap-tiap hari kau tak ada jenis yang pergi ambush, tak ada kan. Itu kadang-kadang. Maksudnya kau kena audit audit ni. Maksud nak audit, bila nak audit tu, audit yang rutin. Yang one off ni kerja ni letak lah tepi. Hari-hari ambush, mampus aku Faid. Biar aku jadi polis ni tu. Itu saya kata, masa kata contohlah. Maksud kau, yang tu tak boleh lah kau gunakan masa sebagai apa, kau kira sebagai kau punya aktiviti audit kau. Sebab itu benda tu aktiviti yang bukan rutin. Kau kena audit aktiviti rutin kau tu. Mesti kau takkan boleh tulis. Masa tu kau cakap, wow, rupanya aku ada masa lagi. Kan, yelah, selalu kita kadang-kadang tak perasan masa kita banyak curi masa yang tak sepatutnya, kan. Ada je masa untuk kita buat tu lah. InsyaAllah lah aku try untuk tengok audit masa ni. Okay Faid, sejam kita Faid. Ni kalau ikut sejam 6 minit, 24 saat ni. Betul. Aku pun tadi dah terpelanting terkeluar tadi, kau perasan tak? Oh iya ke? Tak perasan lah. Apa ni, dah terpelanting terkeluar dah tadi. Okay. Momentum awal tu yang perlu teman, lepas tu dah keluar boleh. Kan, macam boleh seorang je lepas ni kan. Cuba kita tanya kawan-kawan kita yang bersama malam ni. Ada yang ada soalan ke nak tanya? Dia tak ada malam ni. Isnin antara yang paling tak bagus view. Dia nak lawan Sifu. Siapa yang nak lawan Sifu? Yus ke nak lawan siapa? Kan. Tak apa Yus. Lepas ni kita tak boleh teman dah. Okay. Macam tak ada soalan je Faid. So kalau ada soalan mungkin kita tengok nanti kita jawab insyaAllah di Facebook. So Faid, sebelum kita orang kata apa, kita tamatkan. Perbincangan kita untuk topik buruh masa hari ni cik, kan. Sharing kita hari ni lah. Nak lawan Sifu live lama. Bagi dia seorang pas ni. Tengok. Tabik sprint dengan tips. Okay, ada tak apa-apa lagi Faid nak tambah ke? Ada nak dikongsi sikit ke lagi dengan kawan-kawan kita lain? Cukup kan? Cukup lah tu. Cukup. So Faid, terima kasih. Cuma aku nak share sikit ada sikit tentang waktu lah. Daripada Ayu Utami. Ayu Utami ni dia adalah penulis novel dari Indonesia. Aku ni kalau penulis Indonesia paling favourite ni lah. Jadi Ayu Utami ni dia ada cakap sikit tentang waktu. Dia kata waktu adalah hal yang aneh sekali. Bagaimana dia bisa memisahkan kita dari kita di masa lalu. Kan orang novelis ni dia sastra sikit. Nak kalau belah-belah Indonesia kan. So itulah bagaimana waktu itu memang bahasa macam tinggi kan. Dia memang aneh lah kan. Sampai sekarang pun kita tak boleh nak macam kita cakap lah, masa itu emas. Dia kata waktu itu aneh sekali, bagaimana dia bisa memisahkan kita dari kita di masa yang lalu. Cakap bahasa baku lah. Okay kawan-kawan semua, terima kasih Faid sekali lagi sudi share. Terima kasih Nak. Sudi teman. Yelah kan, yelah teman hanya teman di live je lah ya. Okay, terima kasih dengan tips yang diberikan. InsyaAllah aku cuba memang kena dengan diri sebab memang nak jadi moderator sebab nak cuba perbaiki lagi diri dalam menguruskan masa. InsyaAllah aku audit yang 8 jam yang tak nampak, yang ketiga tu ke mana pergi. Dan terima kasih kepada semua kawan-kawan orang kata sahabat Inspire bersama kita malam ni. Terima kasih kepada Yus menjadi menjaga konti untuk kita. Dan besok dan thank you Kak Lang. Dan besok bersama dengan Kak Lang rasanya. Kalau Ina tidak silap.
Besok bersama dengan Kak Lang. Tajuknya apa Faid? Nampak tak? Aku tak ingat dah tajuk sebenarnya. Tak apa. Besok bersama dengan Kak Lang, insyaAllah. Okey. Besok bersama dengan Kak Lang. Jalan baik-baik 2. Ingat tak semalam dengan Kak Lang jalan baik-baik. So besok bersama dengan Kak Lang, kita dengar lagi story-story yang Kak Lang nak cerita tentang jalan baik-baik 2. So berjumpa kita besok di hari yang berlainan tetapi di waktu yang sama dan di channel live Facebook yang sama. Okay, jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye.